Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak discuss sikit tentang masalah wanita. Kita nak discuss, ni agak sensitif sikit, tentang keputihan. Jadi kalau orang lelaki tengok video ni, saya pun malu sikit. Malu lah juga. Jadinya video ni untuk jemaah wanita je lah ya. Untuk wanita perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, kita nak bincang pasal keputihan. Saya takut ada yang salah faham tentang keputihan waktu kita pergi umrah. Okey, apa hukum keputihan ni dan apa maksud keputihan ni? Keputihan ni adalah lendir yang keluar daripada faraj kita. Biasanya lendir ni dia kita nak panggil lendir ke macam mana? Dia macam gam. Okey, dia macam gam berwarna putih. Dia mungkin putih pekat, putih cair, dan dia mungkin ada tambahan warna lain seperti warna hijau atau warna kuning, atau mungkin juga warna merah. Okey, apa hukum keputihan ini? Keputihan ini adalah hukumnya adalah najis. Okey, ini kita tak boleh nafikan. Dia memang hukum dia najis. Tetapi bagi yang sentiasa ataupun ada masalah keputihan daripada asalnya, hukum jatuh sama seperti istihadah. Okey, yang ini ada sabda Rasulullah sendiri. Dia kata setiap kali nak beribadah kita mesti basuh dan kita berwuduk. Bermakna setiap waktu zuhur satu wuduk. Dan dia valid untuk satu waktu saja. Kita kena bersihkan dan kita kena berwuduk. Maknanya zuhur satu wuduk, asar satu wuduk, maghrib satu wuduk. Tetapi kita di Masjidil Haram di Madinah, di Masjid Nabawi di Madinah, kita biasanya duduk lama di masjid. Kadang-kadang maghrib pergi ke isyak, kadang-kadang zuhur pergi ke asar, asar pergi ke maghrib. Jadi apa hukumnya? Hukumnya memang tak boleh. Kita mesti kena berwuduk semula. Soalannya, boleh tak Kak Lin ambil wuduk guna spray? Boleh guna spray, tetapi bila guna spray kita masih lagi menanggung najis. Bermakna setiap kali kita nak solat dan ambil wuduk, kita mesti membersihkan najis tersebut. Bermakna kalau kita pakai panty liner, kita kena tukar panty liner tersebut. Di mana yang terdekat? Kena pergi WC, water closet. Kalau di bawah tangga, itu tak ada tandas. Dia ada tempat ambil wuduk sahaja. Ataupun keluar, ataupun balik hotel, ataupun pergi ke mall yang mana ada tandas, kena tukar panty liner dan ambil wuduk. Saya tak nak kita tersalah faham tentang perkara ini. Kita ingat satu sahaja, iaitu mengambil renew wuduk kita. Bukan begitu. Kita kena membersihkan najis tersebut dan mengambil wuduk semula. Okey, ini kena faham keadaan. Kita tak boleh nafikan hukum ini. Dia memang hukum dia adalah najis. Keputihan ini adalah najis. Dia sama dengan istihadah. Jadinya kita kena membersihkan dan mengambil wuduk setiap kali nak bersolat. Maknanya valid. Satu wuduk valid untuk satu solat fardu. Satu solat fardu dan solat sunat selepasnya. Kita jangan salah faham juga tu. Satu solat fardu dan solat sunat selepasnya. Okey, misalnya selepas solat fardu kita sambung solat jenazah di Masjidil Haram kan. Okey, selepas tu kita sambung solat selepas zuhur 2 rakaat. Itu boleh. Tetapi untuk next solat asar, kita kena tukar panty liner, kita kena tukar pad dan ambil wuduk semula. Kalau tanya lagi sekali, ambil wuduk pakai spray, memang boleh. Tapi macam mana kita nak tukar yang bawah tu?
Maknanya kita kena keluar juga pergi ke tandas. Kita macam mana kita nak tukar? Kalau tidak, kita dikira menanggung najis. Yang ini kita tak boleh halalkan benda yang haram. Kita tak boleh cakap, tak apa, tak boleh. Jadi kita kena membersihkannya. Jadi apa solusi dia sebenarnya? Okey, para wanita, macam saya sembang-sembang dengan kawan saya, sama-sama kita kaunselor, dia cakap, apa jenis penyakit pun dalam dunia ni boleh disembuhkan. Penyakit gila, penyakit kanser, apa sahaja penyakit tu boleh disembuhkan kecuali penyakit mati. Kecuali mati. Jadi fikirkan, kalau kita tahu kita ada keputihan, okey, macam mana kita nak sembuhkan keputihan kita? Ada banyak cara. Saya tak pasti cara apa yang sesuai untuk anda. Ada cara tradisional, ada cara makan ubat klinik, ada cara dengan bacaan Al-Quran, bacaan ayat-ayat tertentu, berbagai-bagai cara. Jadi cuba. Salah satu caranya saya tak pasti dia berhasil atau tidak, tetapi kawan saya kata, okey, rebuslah serai, halia, kunyit, itu, dan minum macam twice, 2 kali seminggu, macam tu. Saya pun tak pastilah minum suam-suam macam tu. Itu adalah untuk buang semua keputihan, buang semua yang toksik, semualah untuk perempuan, penjagaan perempuan. Kemudiannya exercise faraj. Maknanya macam mana saya nak cakap? Maknanya kalau kita duduk, kita cuba luangkan masa sewaktu kita bekerja tu adalah yang bekerja waktu dalam keadaan duduk tu, kita tolong squeeze kita punya bawah tu. Maknanya kita punya faraj tu, kita cakap apa ya, macam mana, kita kemut. Maknanya kita squeeze dia. Bagi otot-otot di faraj itu kuat. Maknanya kita kena kemut. Kita kena exercise yang itu. Exercise boleh, makan ubat boleh, ubat klinik boleh. Saya tak tahu apa yang sesuai. Tetapi bila kita tahu ada masalah keputihan, tolong rawat. Tolong rawat. Kalau boleh dirawat, insya-Allah boleh dirawat. Okey, jadi tolong rawat. Tetapi jika tidak boleh dirawat, tak boleh juga, macam itulah dia kepayahan dan ujian untuk yang ada keputihan waktu di sana. 1 solat, 1 wuduk. Maknanya 1 solat, 1 wuduk itu adalah untuk 1 solat fardu dan solat sunat selepasnya. Dan next lagi solat, kita mesti tukar dan bersihkan. Maknanya kena tukar juga panty liner, kena bersihkan, pakai semula panty liner baru, dan ambil wuduk dan solat untuk solat fardu yang seterusnya. Faham tak? Macam itulah, saya akan letakkan beberapa link untuk bacaan. Saya minta maaf jika ada perkataan-perkataan yang saya gunakan yang tidak sedap didengar, tetapi saya cuba paling sikitlah perkataan supaya kita semua faham. Okey, untuk perempuan kita faham. Saya tak tahu ada tak orang lain yang pernah buat video dengan perkataan-perkataan macam ni, tapi intention saya adalah semua wanita faham. Okey. Jadi macam mana pun kita tak boleh kata okey tak apa, renew wuduk saja. Tidak. Kita kena renew wuduk, tapi sebelum tu kita kena bersihkan bawah tu. Jika tidak, kita adalah menanggung najis. Kerana apa? Kerana keputihan itu hukumnya adalah najis. Okey. Jadi sebaik-baiknya dirawat. Sebab penyakit ni boleh dirawat. Okey, pelbagai-bagai ubat atau pelbagai-bagai cara boleh cuba. Jadi sebelum pergi, kita fahamkan diri kita. Jika tak boleh, tolong ambil wuduk, bersihkan, sucikan bawah tu, tukar panty liner, ambil wuduk setiap kali nak masuk waktu. Itu ujian untuk mereka yang ada keputihan. Saya harap anda tabah. Sebab apa? Kadang-kadang kita dah dapat spot yang best kan, nak tunggu sampai dari maghrib ke isyak kan, tapi terakhir kita kena bangun juga untuk keluar pergi ke tandas. Okey, banyak-banyak bersabar. Sebaiknya cuba rawat dulu keputihan. Okey, itu saja. Assalamualaikum.